والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وواله إلى قيام الساعة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita temu sekali lagi pada malam ini atas izin daripada Allah Azza wa Jalla. Kita nak menyambung perbincangan kita dalam surah Al-Hashr. InsyaAllah kita nak baca dulu ayat yang ke-23. InsyaAllah. Ayat 23. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu. Wallahu alladzi la ilaha illa hu. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. Subhanallah amma yushrikun. Baca tadi Haji Yahya, dia telinga dia sensitif tu dengar bacaan orang. Terjemahan. Silakan Yahya. Dialah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Baik. Kita telah lalu pada beberapa nama Allah Azza wa Jalla. Malam ini insya-Allah kita akan sambung pada nama Allah Al-Mu'min. Baik. Dalam terjemahan diletakkan Al-Mu'min. Apakah terjemahan Al-Mu'min? Yang menjaga keamanan. Yang Maha menjaga keamanan. Baik. Perkataan nama Allah Al-Mu'min itu datang daripada kata dasar ataupun root word Hamzah Mim Nun dan juga Nun. Hamzah, Mim dan juga Nun. Sabar sikit. Hamzah, Mim dan juga Nun. Daripada kata dasar ini, dan Al-Mu'min selalunya bila kita dengar itu maksudnya apa? Orang mukmin. Orang mukmin. Ya, soalnya kita dengar mukmin tu adalah orang yang mukmin lah kan. Biasa kita dengar mukminun, mukminin, mukminat. Itu ceritanya tentang manusia. Ceritanya bukan tentang Allah Azza wa Jalla. Tapi pada bahagian ayat ini
Allah sendiri menamakan diri, salah satu nama dia ataupun sifat dia adalah Al-Mu'min, yang sama namanya dengan orang yang beriman. Maka adakah Allah juga beriman kan? Allah nak beriman dengan siapa pula? Kita beriman dengan Allah. Allah beriman dengan siapa? Dan maka sebab itu perlu untuk mengetahui maknanya kita melihat kepada apa? Melihat kepada kata dasar dia. Itu sebab tu penting dia punya kata dasar ataupun root word dia. Ya, nah, sebab kita ketahui daripada root word hamzah, mim dan nun, ia membawa maksud iman, yang mana biasa kita guna terjemahannya untuk orang-orang yang beriman. Kita juga dapat tahu melalui terjemahan Al-Mu'min ini ialah yang maha menjaga keamanan. Maksudnya daripada situ juga datangnya perkataan aman. Dan daripada root word hamzah, min dan juga nun ini juga datangnya satu lagi perkataan yang biasa kita dengar dan dah jadi bahasa kita pun, apa dia? Aman. Amanah. 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 Maka tiga perkataan ini, iman, aman dan juga amanah. Ini kalau dalam bahasa Arab tulisannya mungkin kan kita lebih boleh nampak. Kita ada iman, aman, dan juga amanah. Okey. Jadi bila dia macam ni, baru boleh nampak dia punya apa? Root word dia kan. Iman, dia ada hamzah, ada mim, ada nun. Aman, dia ada hamzah, ada mim dan juga nun. Amanah, dia ada hamzah, mim dan juga nun. Tiga-tiga berkongsi kata dasar yang sama dengan pertambahan huruf yang lain pada perkataan. Baik. Perkataan iman, perkataan iman, kita selalu apakah terjemahan ataupun makna kepada perkataan iman? Kepercayaan. Kepercayaan. Belief. Iman dia adalah percaya. Iman adalah percaya. Percaya yang bagaimana? Percaya kepada all the three iman, all the three pula. Ada rukun-rukun iman. Berapa? 5, 6 pillars. All the 5 pillars. 5 pillars. Kena jelas tu berapa pillars ada kan? 6 pillars ke 5 pillars? 6. 6. Sebab sekarang Rukun iman ada 6. Percaya pada Allah. Sebab bab pillars ni kan Selalu sensitif sejak kebelakangan ni. Baik, iman dia percaya kan? Tapi adakah macam saya percaya awak kan? Ataupun percaya yang bagaimana? Iman dia ada percaya dengan yakin. Unwavering belief. Itu bahasa dia kan. Saya nak sebut pun saya tak dapat tangkap perkataan tu. Apa dia? Apa? Unwavering. Unwavering. Okey. Baik, itu perkataan baru tu. Dah maksudnya lama dah tu. Tak, saya perkataan baru untuk saya. Oh, dia So, maksudnya apa? Faithful. Yang unwavering tu maksud dia tak ada apa-apa tu. Maksud dia tak ada yang lain. Itu saja. Okey.
Baik. Maka itu iman. Kita percaya, tapi percaya dengan yakin. Bukannya percaya macam kan janji-janji orang, janji-janji pilihan raya, janji itu bukan. Itu kita percaya tapi kita masih macam ya ke? Tak, ini iman, dia percaya dengan yakin. Sebab itu antara ciri orang beriman, Allah sebutkan iman dia. Surah 49 ayat berapa tu Allah sebut? Yang tu naik tu. Ayat yang ke tidak, surah yang ke-49 14 ataupun 15. Ayat ke-15. Surah yang ke-49 ayat yang ke-15. Muka surat 517. Surat 517 surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat yang ke-15. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون. Terjemahan. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Baik. Apa poin kita pada ayat ni? Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya tidak lain orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman itu hanyalah orang yang dia percaya kepada Allah dan Rasulnya. Billahi wa rasulih. Sampai sini je ke? Tak. Bahagian mana lagi? Dia yang mahalnya bahagian yang selepas tu. Tidak ragu-ragu. Kemudian mereka terus percaya dengan tidak ragu-ragu. Ini bahagian yang paling mahal. Percaya dengan yakin. Percaya dengan. Thumma lam yartabu. Tak ada lagi perasaan ragu-ragu dengan apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah SWT. Itu maksud ataupun makna bagi orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman. Dia percaya kepada Allah dan Rasul dan tidak ragu-ragu. Maksudnya kalaulah dia itu terjatuh di dekat cliff kan, dekat ujung-ujung tu, tergantung, lalu ada satu tangan yang menghulurkan untuk nak tarik dia balik naik atas. Waktu tu orang yang berpaut dengan tangan orang tu, dia percaya 50-50 ke dia memang akan percaya 100% dekat orang tu? Lebih pada tu, Ustaz. Lebih pada tu. Dia macam dah tak ada pilihan kecuali nak percaya 100% ataupun lebih daripada 100% kepada orang tu. Dia memang gantung harap habis. Maka begitulah orang beriman, dia percaya dengan Allah dan juga Rasul itu 100% tanpa ada sedikit pun ragu-ragu. Kan? Maka ketika mana Nabi SAW sebutkan ma naqasa malun min sadaqah, harta itu tidak akan berkurang dengan sedekah. Maka orang yang beriman, dan dia tak fikir panjang, dia tak fikir macam mana pula harta tak berkurang dengan sedekah. Tak mungkin. Kan secara kira-kiranya, kan logik tak harta tak berkurang dengan sedekah? Tak logik. Maksudnya kalau ikut 100, tolak 1 pun pasti akan berkurang. Kalau dia bagi 1% pun, berkurang tak?
Berkurang 10%. Tetap berkurang juga. Takkan ada tak berkurang. Pasti akan berkurang walaupun 1 sen. Maka bila Nabi kata harta tak akan berkurang dengan sedekah, maka itu perlu kepada apa? Logik akal ke ataupun iman? Iman. Itu Iman. perlu kepada iman. Dia bukan perlu kepada logik akal. Sebab itu berkaitan dengan Allah dan juga Rasul, itu hal iman. Itu bukan hal logik akal mendahului tak. Al-Quran dan juga As-Sunnah dia mendahului logik akal. Kerana kadang logik akal itu tak terpakai dengan sifir Allah SWT. Tak boleh pakai. Maka al-mu'min, iman itu dia bermaksud beriman kepada Allah SWT dengan yakin 100% tanpa ada ragu-ragu. Kan? Kenapa Allah sebutkan perkara ini? Pada ayat pertama, awal surah Al-Baqarah ayat kedua pun Allah sebut Alif Lam Mim zalikal kitab la raiba fihi. Okey ke Pak Jah? Itu kitab Al-Quran, tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan pada apa? Pada Al-Quran. Maksudnya Allah nak beritahu Al-Quran tu apa yang terkandung di dalamnya tu tidak ada keraguan. Tapi masalahnya yang ragu-ragu itu ada pada siapa? Kita. Ada pada manusia dalam nak mengamalkan. Betul ke? Boleh ke? Kan? Semua itulah kan keluar. Betul ke? Boleh ke? Macam-macam lah. Okay, baik. Okay. Kedua maksudnya adalah aman. Apa maksud aman? Aman, damai, tentram. Maksudnya aman maksudnya damai. Maksudnya tentram. Bahasa Maksudnya Melayu tu Ustaz. damai maksudnya tentram. Ketenangan kot. Kan. Aman, damai dia menunjukkan aman menunjukkan satu ketenangan. Sakinah. Bukan satu bentuk ketenangan. Sakinah. Insya-Allah. Baik. Amanah. Amanah dia lawan kepada khianat. Kan? Lawan kepada khianat. Baik, apa lagi makna amanah? Jujur. Amanah maksudnya jujur. Okey, baik. Betul ke? Setia. Okey. Lagi amanah. Dengan makna kita. Bertanggungjawab. Bertanggungjawab. Baik. Setia. Memegang Ada lagi? janji lah. Boleh dipercayai. Memegang janji. Memegang janji. Boleh dipercayai. Boleh dipercayai. Termasuk sifat dan juga orang. Okay. Ini semua terkandung dalam pada bahagian amanah. Maka perkataan al-mu'min, bila kita melihat pada kata dasarnya itu, dia akan membawa kepada 3 perkara utama, iaitu iman, amanah dan juga aman. Baik. Sifat Allah Al-Mu'min ini, kalau kita lihat pada perbahasan para ulama, maka ia membawa kepada beberapa perkara. Yang pertama ialah dia menunjukkan kepada Allah itu maha benar. Kita lihat surah yang ke-8 ayat yang ke-18. Maaf, surah ketiga ayat ke-18. Pada muka surat 52. Muka surat 52. Surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat yang ke-18. Baik, Allah berfirman,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahidallahu Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. La ilaha illa huwal azizul hakim. Terjemahan. Allah menyatakan bahawa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Baik. Maka Allah, Dia adalah Tuhan yang maha benar. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, untuk diabdikan diri kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Al-Mu'min, Dialah Allah yang maha benar, yang berhak untuk kita imani. Berhak Imani. untuk kita imani, percaya padanya. Baik. Yang kedua, Al-Mu'min membawa maksud Allah membenarkan para rasul dengan mukjizat. Allah membenarkan para rasul dengan mukjizat. Baik. Allah Al-Mu'min yang maha pemberi rasa aman, itulah dengan Allah memberikan mukjizat kepada para rasul. Tujuannya agar apa? Memberikan rasa keamanan, ketenangan kepada para rasul bahawa dia itu membawa satu risalah yang benar. Kan? Sebab kadang para rasul ni dia pernah berjumpa dengan Allah ke? Tak pernah. Kan? Dia berjumpa, kalau ada yang pernah berjumpa pun dia akan berjumpa dengan malaikat, kan? Dia tak berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan malaikat, kan? Macam Nabi pernah berjumpa dengan malaikat apa? Jibril. Malaikat apa lagi Nabi pernah jumpa? Nak cabut nyawa tu. Malaikat mencabut nyawa. Okey. Malaikat apa lagi Nabi pernah jumpa? Israel bila Malaikat yang Nabi pernah jumpa. Malaikat Jibril, malaikat pencabut nyawa. Malaikat maut. Lagi ada apa lagi malaikat yang Nabi pernah jumpa? Dalam kisah yang kita semua pun tahu, waktu dia Taif, lepas Nabi ditolak dakwah dia, Jibril turun dengan malaikat apa? Ingatlah Ustaz. Dapat ujung pangkal lesap ni. Ustaz, ada yang saya dengar kata ada Nabi yang berkata-kata dengan Allah. Atau Ada Hmm. ke? ada dua. Ada. Betul? Bukan dua, Betul. lebih. Jadi adakah bermakna bila dia berkata-kata tu dia tak melihat? Maknanya tak nampak Allah tu. Nampak. Tapi hanya bercakap-cakap. Hmm. Baik, kita akan sampai kepada poin itu sebentar lagi insya-Allah. Okay. Saya masih lagi kena soalan kena jawab lagi. Malaikat apa yang Nabi jumpa selepas Nabi diusir dan tidak diterima di bumi Taif itu. Waktu Nabi luka-luka tu datang malaikat Jibril dengan malaikat apa yang nak membalikkan tu. Ya tak? Dengan malaikat. Nama malaikat itu tak disebut, tapi disebut malaikat penjaga gunung. Kan?
Yang dia kata, wahai Muhammad, kan, nak tak aku terbalikkan bumi Taif ini? Ingat tak? So itulah malaikat yang Nabi dah Jaga jumpa. guna. Malaikat Jibril, malaikat maut dan juga malaikat penjaga gunung yang turun pada hari Taif itu. Rahman dan Katibin tu dia tak bercakap lah ya? Yang mana? Yang Rahman Katibin tu yang Tak malaikat yang menjaga mencatat semua, itu tidak bercakap, dia stay kat situ lah. Tidak ada. Dia tak ada situasi dia yang dia bercakap dengan Nabi SAW. Baik, dan ni ceritanya bertemu. Nabi bertemu dengan malaikat. Kan? Nabi melihat rupanya. Baik. Antara kisah lain, Nabi Nuh dia berkawan dengan malaikat pencabut nyawa. Nabi Nuh dia berkawan dengan malaikat pencabut nyawa. Selalulah malaikat pencabut nyawa tu datang menziarahi dia dari masa ke semasa. Baik. Apa kepentingannya al-mukmin ini, iaitu Allah membenarkan para rasul dengan mukjizat. Para rasul dia tak pernah bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, kecuali mungkin kalau dalam riwayat atau dalam Quran bukan hanya Nabi Muhammad SAW sahaja. Beberapa rasul yang pernah bercakap dengan Allah itu hanya mendengar suara dan tidak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Antaranya Nabi Musa alaihissalam, antaranya Nabi Ibrahim. Nabi Musa alaihissalam kan dalam Quran bila dia kata, ya Allah, boleh tak aku nak tengok engkau? Allah kata boleh, kan, kau tengok dekat gunung tu, nanti aku try turun. Kalau kata gunung tu boleh tampung aku, keagungan aku ni, maka kau akan dapat lihat aku. Maka falamma tajalla rabbuhu lil jabali, bila Allah dengan maha keagungan dia nak ke gunung itu, maka menjadi hancur pun tak tertanggung. Maka sempat tak tengok? Tak sempat. Tak. Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi Musa bercakap. Nabi Musa gelarannya adalah kalimullah, orang yang bercakap dengan Allah, orang yang berkata-kata dengan Allah. Lepas tu dalam Quran ada beberapa scene yang Nabi Musa bercakap dengan Allah. Maksudnya apa? Mendengar suara Allah. Baik. Di sini kita punya point. Para rasul, mereka tak pernah bertemu dengan Allah, mereka hanya mendengar suara. Baik. Dan kita pun di sepanjang kita hidup ni, kita ada dengar orang yang dia mendengar suara, kan? Dengar bisikan ni, dengar suara ni, betul tak? Betul. Kan? Para rasul, mereka percaya dengan suara yang dia dengar itu. Dia percaya dengan suara yang dia dengar. Kan? Maksudnya suara itu dia kata, akulah Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana. Aku ni adalah Allah. Dan para rasul percaya dengan suara itu dan beriman dan menyampaikan ataupun mengikut arahan suara itu. Kalaulah suara itu menyuruh kepada perkara yang salah, maka para rasul dia telah menyampaikan perkara yang salah, betul tak? Mungkin orang yang berhalusinasi, dia mendengar suara-suara lalu diikut. Ada yang cederakan diri, ada yang bunuh ahli keluarga, ada yang bunuh diri sebab apa? Dia dengar suara dan diikut, betul tak? Maka suara itu membawa dia kepada perkara yang salah. Para rasul dia mendengar juga suara-suara dan dia ikut. Baik, macam mana dia nak tahu suara itu menyuruh dia kepada kebenaran? Itulah dia dengan mukjizat. Dengan mukjizat. Sebab dengan mukjizat sahaja. Nama mukjizat, apa maksud mukjizat? Mukjizat maksudnya ajaza, maksudnya dia mengalahkan ataupun melemahkan. Maksudnya apa? Mengalahkan ataupun melemahkan hujah orang lain kepada nabi ataupun rasul. Itu gunanya mukjizat. Kan? Sebab itu Nabi Musa mukjizatnya tongkat. Kan? Tongkat tu bila bertukar menjadi ular, bayangan menjadi ular, ular tu boleh kalahkan tak ular-ular yang lain? Boleh. Kalah. Kan? Itu maksud mukjizat, dia mengalahkan, kan, ataupun melemahkan lawan dia. Baik. Maka bila para rasul dapat mukjizat, buat dan menjadi, maka ketika itulah orang ramai yang boleh percaya dengan rasul, dengan apa yang rasul itu bawa dan apa yang rasul itu dakwa, bahawa dia adalah utusan daripada Tuhan. Maka mukjizat ini perkara yang penting untuk setiap rasul. Dia menjadi key point untuk umat itu percaya kepada baginda.
kepada mana-mana rasul, kan? Dan itu yang terjadi pada kisah Nabi Musa bila bila ahli sihir melihat tongkat Nabi Musa bertukar menjadi bayangan ular yang besar, semuanya terus jadi apa? Terus beriman. Terus beriman, terus sujud kepada Allah. Tuhan Nabi Musa. Nabi Musa. Setelah dia buat apa? Setelah dia melihat mukjizat. Sebelum tu Nabi Musa berdakwah beraya, tak dengar, tak ada siapa pun nak ikut. Bahkan diperlekeh, diremehkan, diejek. Tapi bila nampak je mukjizat, terus mereka beriman. Itu kelebihan mukjizat. Maka Allah Al-Mu'min, dia membenarkan para rasul itu dengan mukjizat. Sebab Ustaz dia melihat tongkat tu memang real ular, tak macam tongkat-tongkat dia orang tu nampak macam yang dia orang punya tu ular-ular tu sebenarnya tali-tali je. Ya. Dia nampak tali, orang lain nampak ular. Ular, betul. Betul. Itu para ulama membahaskan, ada kata tongkat Nabi Musa tu dia nampak seakan-akan nampak macam ular. Samalah orang nampak macam ular. Kan? Dia macam silap mata. Dia mata yang silap tengok. Bukanlah dia perkara yang menukar benda, tak, dia mata yang silap melihat perkara itu. Dihayalkan dengan sesuatu pandangan yang lain. Gitu. Sehingga Nabi Musa pun berasa takut bila melihat. Silakan. Macam bercakap dengan Allah, bercakap tu Ustaz, ada cakap macam biasa ke ataupun just suara? Saya nak tahu suara tu, tapi dia tahu tu suara Allah. Macam mana dia yakin itu suara Allah? Sebab cahaya keluar sekali. Dia tak boleh pandang sebab dia ada cahaya dalam cakapan tu kan. Ada perkara-perkara yang bila para rasul itu dengar, dia tahu ini adalah suara daripada Allah. Ini adalah suara Allah. Bukan suara daripada yang lain. Antaranya mungkin cahaya, antaranya perasaan yang Allah campakkan dalam diri rasul itu untuk tahu, kenal ini adalah suara Allah, bukan suara yang lain. Kan macam kita kenal suara-suara ni lah. Suara-suara anak kita ke, pasangan kita kenal kan, macam mana pun kita kenal. Tapi mukjizat lah juga kan. Mukjizat. Itu bila dah berjalan, tapi yang mencabarnya kali pertama dengar. Kali pertama dengar tu waktu yang mencabar. Waktu tu dia macam tak tahu lagi ni suara apa, suara siapa, tak tahu. Tapi itulah dia keimanan para rasul yang Allah berikan kepercayaan kepada mereka. Allah berikan rasa bahawa ada Tuhan yang berhak diabdikan diri, dan Allah menunjukkan keagungan diri daripada para rasul itu hingga rasul itu percaya bahawa itulah dia Allah. Itulah dia Allah. Baik. Maka Allah Al-Mu'min, antara sifat Allah Al-Mu'min itu ialah dia membenarkan para rasul dengan mukjizat. Baik. Yang ketiga, Allah benar dengan orang beriman. Dengan memberi ganjaran. Ustaz. Ya, saya. Yang nombor 2 tu tak ada ayat apa-apa tak? Tak ada. Tak ada. Itu kisah-kisah yang disebutkan secara umum dalam Al-Quran. Ustaz, ya, yang cuma Nabi Musa dia yang Allah bercakap Ustaz ya? Ada lagi. Nabi Ibrahim. Cuma yang dikenali sebagai kalimullah Nabi Musa je lah. Maksudnya yang memang antara mukjizat dia yang paling banyak dah ketara daripada rasul yang lain. Kualitas. Yang lebih special daripada rasul yang lain, Nabi Musa dia bercakap dengan Allah. Nabi Muhammad ada Ustaz? Nabi Muhammad banyaknya dengan Jibril, tapi Nabi Muhammad istimewanya ialah Isra Mi'raj. Pada ketika Isra Mi'raj, dia bukan saja bercakap tapi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jumpa lagi. Nabi Adam, betul? Nabi dia Adam. Seorang itu yang apa tu? Yang tak mati lagi tu, yang dah masuk syurga tu.
Nabi Isa. Tak? Bukan. Nabi Idris ke? Ingat tak? Nabi Idris tu mati dan hidup balik kan? Tak ada Ustaz? Rasanya lah. Nabi apa? Nabi Isa lah. Bisa lah. Nabi Isa lah. Kan. Yang itulah. Nabi Isa tak Alah, mati, dia angkat. Dia angkat. Tapi dia jumpa Allah tak? Ada yang Nabi yang dah kaki dia masuk sebelah dalam syurga tu ke yang dah masuk dalam syurga tu? Yang dia tak nak mati tu Para nabi dalam hadis ada juga kan bahawa para nabi mereka seolah macam apa tu? Antara mereka sudah berada di syurga kan. Sebab bila Nabi Malam Isra' Mi'raj tu dia naik ke langit dan dia sampai pada satu tempat yang macam Kaabah, dia nampak ada seorang lelaki tengah duduk kat situ dikerumuni dengan budak-budak ramai. Jadi Nabi bertanya siapakah itu, dia kata itulah dia Nabi Ibrahim. Dia duduk dekat sisi Kaabah dan dikerumuni dengan budak-budak, anak-anak. Sebab tu anak-anak kita ya, siapa yang anak cucu yang mati ketika kecil, mati kecil. Dia akan bersama-sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Okey, kita teruskan. Allah Al-Mu'min, dia benar dengan orang beriman dengan memberi ganjaran apa yang telah dijanjikan. Apa yang Allah telah janjikan kepada orang yang beriman banyaklah. Di dunia Allah janjikan kepada orang beriman itu pertolongan. Kan? Allah janjikan kepada orang beriman itu pertolongan. Allah janjikan kepada orang beriman itu tiada ketakutan dan juga kesedihan kepada mereka. Allah janjikan kepada orang beriman yang paling besar ialah syurga. Itu jaminan-jaminan Allah yang Allah sebutkan dalam Quran kepada orang beriman, dan Allah benar dalam setiap janji Allah itu. Baik. Yang keempat, Allah benar dengan orang kafir dengan memberi balasan. Maka bahagian ini juga Allah SWT benar. Sebagaimana Allah benar dengan orang beriman, begitu juga Allah akan benar dengan orang kafir dengan memberikan balasan yang telah dijanjikan kepada mereka. Allah janjikan kepada orang kafir, kita cerita yang paling besar adalah mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Di dunia ceritanya Allah janjikan kepada mereka tetap kemewahan dunia, kesenangan hidup itu memang Allah akan bagi walaupun kepada orang kafir, boleh menikmati kehidupan dunia ini. Itu janji Allah. Akan tapi di akhirat janji Allah juga benar, iaitu Allah akan berikan kepada orang kafir itu balasan yang setimpalnya untuk mereka. Dan itulah dia Allah SWT yang tidak pernah memungkiri janjinya, dan Allah sebutkan pada surah yang keempat ayat yang ke-87. Kita lihat surah keempat ayat ke-87 pada muka surat 92. Muka surat 92. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-87. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Wa man asdaqu minallahi haditha. Wa man asdaqu minallahi haditha. Baik, terjemahan. Tak dengar suara Jaya termute ke? Jaya mute, tak dengar suara. Allah. Jaya ada ke?
Okay, sorry. Okay. Allah tiada ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar kataannya daripada Allah? Baik. Wa man asdaqu minallahi haditha. Allah tanya, dan siapakah pula yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Dan ini antara kelebihan bila kita tahu makna ketika mana kita membaca. Inilah cara Nabi SAW. Nabi bila sampai pada ayat-ayat yang macam ni, kan, wa man asdaqu minallahi haditha. Terjemahnya, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah, maka Nabi akan berhenti. Nabi akan cakap dalam hati, ya Allah, tidak ada yang lebih benar perkataannya selain daripada Engkau, ya Allah. Itu cara Nabi SAW ketika mana membaca Al-Quran di dalam solat dan juga di luar solat. Waktu Nabi baca lama sangat sebab setiap ayat tu kalau ada soalan yang berbentuk soalan, Nabi akan jawab. Nabi akan jawab. Ayat yang sama yang saya bacakan saja pada muka surat yang ke-98, surah yang sama, surah An-Nisa ayat 122. Ayat 122 muka surat 98. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, kami akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sebagai janji Allah yang benar. Allah sebut janji dia itu adalah benar. Kemudian Allah tanya, wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah. Sudah tentu tidak ada orang yang lebih benar perkataannya daripada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah sebut janjinya itu adalah benar. Itu Allah janjikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan masukkan ke dalam syurga. Itulah dia Allah Azza wa Jalla, Tuhan Al-Mu'min, yang memberikan rasa keamanan kepada hamba-hambanya. Antara perkara yang besar yang Allah berikan ialah apa yang Allah sebutkan dalam surah yang ke-106, surah Quraisy, ayat yang keempat. Ayat yang keempat, ayat ketiga dan juga ayat keempat pada muka surat 602. Jadi 602, surah yang ke-106, surah Quraisy, ayat 3, ayat keempat, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Terjemahan. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yakni Kaabah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Baik. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan kepada mereka dari ketakutan. Baik, Allah Azza wa Jalla zat yang Maha menjaga ataupun memberi keamanan. Dan dalam ayat ini Allah sebutkan keamanan yang Allah berikan itu adalah memberikan keamanan daripada rasa takut. Dan inilah perkara yang selalu kita dengar, yang Allah sebutkan dalam Quran, potongan ayatnya pun yang biasa kita dengar, yang kita boleh lihat antaranya pada muka surat yang ke-7, ayat yang ke-38. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat ke-38 pada muka surat yang ke-7.
Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا اهبطوا منها جميعا قلنا قلنا اهبطوا اهبطوا منها منها جميعا جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فإما فإما يأتينكم يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي هداي فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن تبع هداي فلا فلا خوف خوف عليهم عليهم ولا ولا هم هم يحزنون. Terjemahan 38 Zah. 38. Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu, kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita. Baik. Potongan ayat fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Biasa dengar tak? Ya. Biasa. Biasa Ustaz. Alaihim wala hum Nescaya yahzanun. tidak ada khauf, ketakutan ataupun kebimbangan terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita. Berduka Okay. cita. Ini kalau kita lihat dari sudut bahasa, dari sudut bahasa Al-Quran dia, Ini khaufun mas- ini dalam bentuk apa? Isim, fi'il, harf. Isim. Khaufun. Ke mana? Isim. Baik, isim. Tanda dia apa? Tanwin. Tanwin. Kira dengan tanwin. Mm. Baik, yahzanun. Kategori perkataan dia. Yahzanun mudhari'. Mudhari'. PL. Fi'il mudhari'. Dia adalah fi'il mudhari'. Mudhari'. Allah. Mudhari'. Tandanya apa? Ya, di Waw hadapan. nun. Ya, Ya depan waw nun Dia di ya, akhir. waw perkataan. Waw nun Di beri akhir atas di waw akhir nun. perkataan. Baik, maka khaufun dalam bentuk kata kerja, kata nama. Yahzanun bentuknya dalam bentuk kata kerja. Kata Yang kita nak kerja. lihat adalah pada perkataan fala khaufun. Allah Fala janji tidak akan ada ketakutan ataupun kebimbangan. Fala Maksudnya khaufun. dia perkara yang akan ketakutan tu Tidak dia ada masa ke, akan ada masa takut, akan ada masa tak takut ataupun dia memang tetap tak akan takut sampai bila-bila. Tak ada masa. Ustaz, Tak ada masa. ni cerita pasal Nabi Adam disuruh turun ke syurga, dari syurga kan? Betul. Ya, betul. Betul Kak. Maka Allah janjikan kepada orang beriman itu mereka tidak akan ada ketakutan pada diri mereka pada bila-bila masa. Ketakutan tentang apa? Kan? Para ulama menyatakan khauf ini adalah ketakutan tentang masa depan. Ketakutan tentang masa depan. Dan ini yang menjadi masalah manusia kan. Manusia. Dia selalu takut kan. Takut. Macam mana esok, macam mana tahun depan, Risau. inflasi, inflasi, risau ekonomi, Banjir. risau COVID. banjir. Betul. Kita diliputi dengan apa? Ketakutan, kerisauan. Khaufun, ketakutan, kerisauan, kebimbangan. Itu semua masuk dalam khaufun. Sebab itu dalam surah Quraisy tadi Allah kata apa? Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah bagi rasa aman daripada ketakutan. Rasa macam kita bayangkan takut tu macam takut kena rompak, takut apa benda kan. Tapi rupanya hidup kita memang disuguhi dengan ketakutan, kerisauan dan juga kebimbangan. Kita risau, entah buat kerja tak jadi, dengan tengok dengan hal COVID ini, orang yang meniaga dah berpuluh tahun pun boleh tutup. Orang yang meniaganya international pun boleh tutup. Maka kita akan lagi rasa bertambah apa? Bertambah risau. Tapi untuk orang beriman Allah kata fala khaufun. Tidak akan ada ketakutan kepada mereka. Dan ini perasaan yang akan ada pada siapa? Orang yang Orang tak beriman.
pada allazina amanu, orang yang beriman, Orang yang bukannya Orang yang beriman. allazina aslamu, bukan pada orang Islam tetapi pada orang beriman. beriman. Allah akan bagi pada orang yang beriman, Allah bukan bagi pada orang Islam. So Mana maknanya tu- Ustaz, yang kalau mana kita tu rasa kerisauan, kita kurang sikit lah berimannya. Orang maknanya belum Kurang maknanya beriman. percaya dekat Allah tu belum 100%. Belum Ya 100%. Allah. hai. Kalau Orang yang kalau ada kurang, percaya kalau dengan Allah kurang tu 100%, belum 100% lah. belum Hmm. 100%. Ragu Kalau lagi tu. risau rezeki ada tak ada, kerja risau nanti sakit, risau itu risau ini, maka itu indikator belum lagi 100% Belum betul beriman. percaya kepada Masya Allah. Allah. Sebab kata Haji Yahya, unwaveringly. Wavering. Fast learner lah Ustaz ni. Wavering. Kalau masih ada lagi rasa takut-takut. Tak. Orang yang beriman tak takut. Kadang dia nak buat urus niaga. Kadang kita kan orang dulu nak berniaga kan, nak JV ke, nak buat apa bisnes takut. Orang tipu lah, takut apa. Orang beriman tak ada jalan. Aduh. hai. Kenapa? Dia yakin Allah dah dengan janji Allah. fala khaufun alaihim, tidak akan ada kerisauan, kebimbangan, ketakutan. Maka orang-orang yang antara cara kita nak mengubati kita punya, sekarang kita ada orang kata sekarang banyaknya apa, anxiety kan, anxiety. Antaranya dengan kita betul-betul Bersemayam, percaya solat. kepada Allah La Subhanahu Wa haula wala Taala. Tapi dengan kita tidak tidak menidakkan apa yang perlu kita buat yang lain lah kan. Yalah. Asbabnya kena ambil, medication, Usaha. kena pergi jumpa kaunselor, psychiatrist, semua kena buat. Tetapi semua itu asbab last kali kena bergantung kepada Allah SWT. Tak perlu takut kan. Kadang parents selalu takut dengan anak-anak kan, sebab dia tahu keadaan sekarang ekonomi dah susah. Dia risau nanti anak dia macam mana pula lagi. Barang lagi mahal, lagi susah kerja, lagi mencabar, risau. Kan? Ibu bapa risau sekarang dengan masalah sosial yang ada kat luar, nak lepaskan anak keluar, nak bagi anak handphone, semua risau. Maka dia boleh dihilangkan dengan apa? Dengan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Tu yang dia kata tu, siapa yang apa tu, kemudian kami datangkan kepada kamu petunjuk daripadaku melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan. Maka sesiapa yang mengikuti petunjuk ke itu, nescaya tidak ada kebimbangan. Betul. Itulah dia orang yang beriman lah kan. Betul. Baca ayat ni boleh ada nampak link ke mana-mana tak? Itulah nak tanya link Linknya, dia macam mana linknya Allah ialah bagi sifat dia tu kat kita separuh ya. yang paling mudah kita nampak dalam ayat ni kata, siapa yang ikut petunjukku maka dia tidak akan ada ketakutan. Allah sebut tentang petunjuk, perkataannya kali pertama kita dengar pada surah Al-Baqarah. Al-Quran, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa kita tahu dia menjadikan Quran sebagai petunjuk, maka dia tidak ada ketakutan pada diri dia. Kemudian Allah bagi tahu apakah ciri orang bertakwa? Allazina yu'minuna. Percaya kepada Allah dan Rasul. Link dia kat situ lah. Yang tadi iman Itu yang ni. pertama sekali. Apa pertama, ciri pertama Allah sebut? Tu yang dah sebut tu. Ciri pertama dia. Rasul-Rasul Percaya dengan yakin. Percaya dengan yakin. Itu point dia. Iman. Saya yakin. First kali iman dengan Allah. Dan banyak tak Allah dalam Quran Allah sebut tentang iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada hari akhirat? Banyak tak? Banyak. Kenapa Allah ada ulang-ulang perkara tu? Sedangkan Nak ingatkan bunyinya kita. simple tak? Beriman kepada Allah. Bunyinya simple tak? Simple. Bunyinya simple. dah masuk 60 tahun lebih semua lu tak ingat. Allah dah banyak kali ulang. Bunyinya beriman kepada Allah simple bunyi dia. Tapi bila sampai pada ayat ni, orang yang beriman itu dia tak takut lagi tentang kehidupan masa depan dia. Maka waktu tu kita boleh check, aku ni risau lagi tak? Takut tak? Bimbang tak masa depan? Lepas ni insya-Allah Rupanya bila ada kebimbangan, belum betul lagi kan, iman itu belum masuk dalam 100% belum masuk dalam hati. Maka sebab itu kan saya sebut sebelum ini tentang iman Arab Badui. Kita suruh baca ayat ni antara ayat yang selalu mengingatkan kita untuk self reflect tentang diri kita. Ya, Islam. Dia sebut tentang Allah Al-Mu'min.
Ilmu Surah kena ada. Al-Hujurat, surah ke-49 ayat yang ke-14. Surah 49 ayat yang ke-14. 49. Muka surat 517. 17. 517. Baik, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalatil a'rabu amanna. Qalatil 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 a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Qul lam lam tu'minu tu'minu walakin walakin qulu aslamna. aslamna Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min amalikum shay'a. Inna Allah ghafurur rahim. Inna Allaha ghafurur rahim. Terjemahan. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk, yakni Islam. Kerana iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik, ini pada bahagian yang kita nak melihat. Mungkin kita pun berkata seperti mana Al-Arab ataupun Arab Badui berkata, amanna, kami telah beriman ya Allah kepada engkau. Tapi rupa-rupanya bila disemak, kita berada pada bahagian aslamna. Kami telah Islam. Bahagian kami telah beriman itu belum lagi boleh nak capai. Kenapa? Kerana iman belum betul-betul masuk ke dalam hati. Dalam hati. Belum betul-betul percaya 100% kepada Allah Azza wa Jalla. Iman yang telah masuk ke dalam hati, maka ketika itu akan melahirkan apa? Akan melahirkan orang yang luar biasa. Siapakah dia contoh orang-orang yang luar biasa? Nabi lah. Oh, Dari kalangan manusia. Para Masyita. anbiya. Dari kalangan manusia yang luar biasa yang paling mudah kita nak lihat adalah para sahabat ridwanullahi alaihim. Sebab tu kalau dengar cerita tentang para sahabat, kita rasa kagum tak dengan dia orang? Kagum. Dengar cerita dia orang tentang ibadah dia orang, kagum tak? Kagum. Kagum. Betul, Ustaz. Kan? Kita berjaya bulan puasa nak khatam. Para sahabat kan sebelum Ramadan memang diorang khatam seminggu sekali. Ada yang 3 hari sekali. Masuk Ramadan khatam sehari sekali. Ada sehari 2 kali. Kita rasa kita dah khatam hebat dah. Rupanya para sahabat lagi hebat. Kita berinfak, tengok para sahabat punya infak memang jauh lah daripada kita punya infak. Maka itu kenapa? Apa perbezaannya? Perbezaannya adalah iman telah masuk dalam hati. Iman dah masuk dalam hati. Maka percaya dia kepada Allah dan juga Rasul, tak ada lagi ragu-ragu. Sebab tu kita baca ayat yang ke-14. Tadi kita baru baca ayat yang ke-15. Ayat ke-15 tu Allah sebut, lepas Allah cerita tentang Al-Arab, Arab Badui, Allah terus cerita tentang ciri orang-orang beriman yang sebenar-benar iman, iaitu dia beriman kepada Allah dan Rasul dalam keadaan dia tidak apa? Ragu-ragu. Tidak ragu-ragu. Maka masalah Arab Badui ialah dia apa? Ada rasa ragu-ragu lagi dalam dia. Dia tak kata aku macam ragu-ragu lah dengan Allah, dengan Muhammad ni. Tak, dia bukan kata macam tu. Tapi perbuatan dia menunjukkan dia ragu-ragu. Ketika mana disuruh beribadah, disuruh berinfak, disuruh mengambil dunia, kan utamakan akhirat lebih daripada kehidupan dunia. Waktu tu datang ragu-ragu, ya ke? Kalau aku sedekah akan berkurang. Kalau aku bagi akan berkurang. Ini tengah waktu bisnes, tengah orang ramai. Kalau aku tutup kedai, hilanglah customer. Kan? Itu apa?
ragu-ragu kepada Allah dan juga Rasul. Lepas Allah cerita tentang Al-A'raf, Allah terus cerita tentang golongan mukmin yang benar dakwaan iman dia. Bezanya ialah dia tidak ada ragu-ragu. Dia serahkan semua kehidupan dia, masa depan dia kepada Al-Mu'min. Orang yang tahu bahawa Allah adalah Al-Mu'min akan memberi rasa aman, akan memberi rasa tenteram, kata Hajar Nuriyah, akan memberi rasa sakinah, ketenangan dalam hati, maka dia akan serahkan ke semua urusan dia kepada Allah. Kerana dia tahu dia akan rasa tenang kalau Allah yang uruskan diri dia. Tapi masalah manusia ialah dia nak menguruskan diri dia sendiri. Dia percaya dengan usaha diri dia. Maka itu buatkan dia rasa apa? Rasa tak aman, rasa pening kepala, rasa risau. Kerana dia tak menyerahkan urusan dia kepada Allah. Kan? Itu antara ayat yang kalau orang bersedih, kan, famous kita disuruh baca apa? Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Apakah terjemahannya? Serah segalanya kepada Allah. Aku serah segala apa? Amri. Amri itu apa? Urusanku. Itu orang beriman. Yudabbirul amr. Sebab apa? Sebab Allah yudabbirul amr. Dialah yang menguruskan semua urusan. Tapi masalah kita nak urus sendiri. Kita suka nak urus sendiri. Kita rasa kita boleh buat. Bila kita baca wa ufawwidu amri tu, bila kita baca? Bila dah tak boleh nak buat apa. Betul tak? Ya. Betul. Baru kita baca wa ufawwidu amri ilallah. Bila dah terduduk, orang beriman, waktu dia mula nak buat, dia dah serahkan semua urusan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan tunggu terduduk, dah tak boleh nak buat apa, waktu tu baru nak serahkan. Dan memang itu pun yang semua orang akan lakukan, dah tak boleh buat apa, barulah pergi serahkan kepada Allah. Selagi boleh buat, dia akan jalan. Itu maksudnya apa? Ada lagi ragu-ragu dalam diri dia tentang Allah yang yudabbirul amr. Dia yang menguruskan semua urusan. Selalu berdoa ikut apa yang kita nak, bukannya apa yang Allah nak rorongkan. Betul. Ayatnya ialah Allah tidak pernah pilih masa untuk memakbulkan doa kita. Tapi kita yang pilih masa untuk nak berdoa kepada Allah. Allah tak pernah pilih masa untuk nak memakbulkan doa kita, tapi kita yang pilih masa nak berdoa kepada Allah. Kita pilih bila masa susah, baru nak doa. Bila masa ditimpa musibah, ujian, waktu nak doa. Baru nak doa. Bila sakit, baru nak doa. Kita yang pilih masa nak doa kepada Allah tu bila. Tapi Allah dia tak pernah pilih masa nak memakbulkan doa kita. Anytime. Dia menadarkan tangan dia nak memakbulkan permintaan daripada hamba-hambanya. Baik, maka Allah Al-Mu'min. Ustaz. Ya, saya. Ada soalan, Ustaz. Silakan. Contohnya saya nak berkebun. Macam mana nak serah ke Allah, Ustaz? Maksudnya? Saya nak berkebun, saya nak kena pergi tanam, saya nak kena porek lubang, saya kena kubur baja, saya nak kena cari benih, saya nak kena tanam, saya nak kena siram, saya nak kena tengok, nak jaga penyakit. Betul. Di mana letaknya kepahaman kita yang Allah kita Mu'min. kena serahkan kepada Allah tu? Di mana, Ustaz? Di mana Baik. dia punya the line tu lah, the line of distinction between you buat kerja dengan you nak serah ke Allah tu. Di mana dia, Ustaz? Baik, sangat baik soalan. Jazakallah khair Jaya. Dia bercontoh orang yang nak berkebun. Kan? Sebab kebetulan Jaya nak tanam durian. Mudah-mudahan kita sempat merasa durian tu nanti, insya-Allah. Satu hari nanti mungkin kita pergi kuliah tadabbur kita live daripada kebun Haji Yahya mungkin, insya-Allah. Boleh. 3 tahun ni. Amin, daripada Langkawi kan. Lain sana pun laju, insya-Allah. Baik. InsyaAllah. Orang yang bekerja, contohnya orang yang berkebun, dia memilih kawasan yang baik, kawasan yang tak banjir, sesuai dengan tanaman yang dia nak tanam. Dia memilih jenis tanah yang baik, benih yang terbaik, baja yang terbaik. Dia pagar tanaman itu, dia baja, dia siram selalu, dia jaga daripada makhluk perosak. Itu semua termasuk dalam bab apa? Itu semua termasuk dalam bab al-akhdhu bil asbab. Masuk dalam syariat dinamakan al-akhdhu bil asbab. Mengambil sebab.
Apa sebab pokok boleh tumbuh? Sebab ada orang tanam. Macam mana Ada dia orang boleh tak tumbuh baca, dengan ada orang segar? siram. Sebab ada orang baja, sebab ada orang siram. Ada orang jaga daripada makhluk perosak, ada orang belai dia. Sebab tu dia boleh tumbuh pokok dalam kebun. Itu pokok dalam kebun punya cerita. Kan? Kita bukan cerita tentang pokok kat hutan. Pokok kat hutan tak apa, tak ada orang tanam, tapi semua hidup tak? Hidup. Siapa yang jaga? Allah SWT yang jaga. Baik, kita punya line kita kat mana? Line kita ialah bila kita dah buat semua tu, ketika mana kita tanam, kita dah beli benih yang biji benih yang terbaik. Ketika mana kita tanam, kita tahu ya Allah, hanya Engkau lah yang boleh menumbuhkan biji benih ni. Aku tak tahu dalam tanah ni jadi apa. Aku dah usaha yang terbaik, aku dah cari tanah yang terbaik, biji benih yang terbaik. Aku tanam, aku baja, aku siram. Tapi dalam tanah tu, waktu kita kambus biji benih tu, kita tak tahu apa cerita benih tu kat dalam tu. Betul tak? Hidup ke, dia jadi kering ke, kan Allah sebut kan? Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Pada surah Al-An'am. Dia tahu biji benih yang basah ke yang kering dalam kegelapan bumi itu Allah tahu. Maka itu kebergantungan kepada al-mu'min. Kita tahu kita usaha untuk tanam, tapi yang nak tumbuhkan nanti siapa? Allah SWT. Kemudian kita jaga, kita siram. Ada je biji benih yang kita tanam, dia tumbuh. Tapi kemudian dia mati. Ada tak? Ada. Kan? Maka kita tahu walaupun dia dah tumbuh, dia dah besar, kita tahu yang buat itu semuanya adalah Allah SWT. Sampai nanti dia dah besar sehingga dia mengeluarkan buah, kita yang selalu kita sebut adalah Allah yang bantu untuk menghidupkan dan mengeluarkan hasil. Kita tak ada nanti bila cerita ini pokok ni aku tanam. Aku jaga boleh elok. Aku semua jadi aku daripada mula sampai habis cerita dia aku je. Tak dengar pun dia kata alhamdulillah. Aku pilih Allah bagi. Ni kalau Allah tak bagi hidup, tak hidup. Allah tak bagi keluar buah, tak ada buah. Ada pokok bijinya bagus, benihnya tu bagus. Pokoknya rimbun daun dia tapi buah tak keluar. Buah tak keluar. Buahnya keluar, rasanya tak manis. Kan? Maka itu semua yang memberikan yang menjadikan itu semua hidup dan elok adalah Allah SWT. Kenapa? Dia yudabbirul amr. Maka line kita kat mana? Line kita adalah kita yakin bahawa yang kita buat itu adalah kita mengambil sebab. Kita berusaha. Tapi yang menghidupkan, yang mengeluarkan buah, yang memberi hasil itu semua adalah al-mu'min. Allah SWT. Kita boleh nak tanam pokok, tapi Allah al-mu'min yang jaga pokok tu. Kalau Allah tak jaga, boleh je makhluk perosak datang. Kita jaga sampai dah besar, Allah boleh je takdirkan satu malam babi datang. Saya tahu sebab apa, dulu duduk kat kebun, antara yang mengacau memang babi malam-malam. Kerja dia mengurik, kita tanam kelapa, kita tanam apa pokok, esok habis dah dia kurik satu-satu semua kan kalau kita tak jaga. Pokok kadang dah besar, dah sedang. Sampai kat dia habis. Besok tengok habis semua, 5-6 pokok semua dia sondolnya malam-malam dengan ahli keluarga dia. Maka yang al-mu'min, Allah SWT dialah yang memberi keamanan, yang menjaga kita, apa yang kita tinggalkan ketika mana kita tak ada. Haji Yahya waktu dekat KL, yang menjaga kebun dia itu siapa? Itu Allah SWT. Hatta waktu Haji Yahya dekat Langkawi pun, dekat dalam rumah dia malam tengah tidur, yang jaga pokok tu siapa? Al-mu'min, yang memberikan rasa keamanan. Maka orang yang dia bergantung kepada al-mu'min, diri dia akan rasa aman dan juga akan rasa tenang. Dia tak rasa tak usaha tidur dia. Pula, Haji Yahya dah tanam pokok tak boleh tidur pula. Tak boleh tidur. Yalah. Kadang orang risau, dia tanam berhasil, takut hasil kena curi. Tapi kalau dia minta Allah jaga, dia risau tak? Dia tak risau dah. Dia tak risau. Kan? Katakan kena curi, tapi dia sebab iman dia kepada Allah, al-mu'min itu kuat, maka dia akan timbul perasaan apa? Bukan marah, bukan sedih, akan keluar perasaan redha. Kenapa? Iman dia kepada Allah itu 100% percaya. Kita percaya Tapi, sifat Allah tu akan redha memelihara. setelah kita berusaha kan Ustaz? Betul. Usaha memang kena usaha. Usaha memang kena. Kalau tak kita akan jadi satu golongan yang sebut murji'ah. Dalam agama sebut murji'ah. Murji'ah tu orang yang bergantung dengan nasib. Maksudnya Allah dah tak, ini tak apalah nasib Allah dah takdirkan. Allah kan dah tentukan kita masuk syurga ataupun neraka. So tak perlulah buat apa. Kita akan pergi nanti kepada mana yang Allah telah takdirkan kita.
Itu golongan Murji'ah. Silakan Datin Aini. Kata apa, unta yang tak diikat kan, lepas tu dia bersurah aja tak boleh. Betul tu contoh yang terbaik. Al-akhdhu bil asbab, mengikat unta ketika berhenti ataupun ketika nak solat. Itu walaupun memang kalau tak ikat Allah juga yang jaga, ikat Allah juga yang jaga. Tapi mengikat tu kita punya part, menjaga dia Allah punya part. Silakan je ya. Nah, maksudnya tadi ni tak mau bagi orang curi. Takkan tak buat pagar Ustaz? Betul, kena buat pagar kan? Kena buat pagar. Kalau ada duit buat pagar elektrik, kena. Kita ambil segala sebab yang mungkin. Tapi kita bukan bergantung. Kadang orang bila tak buat pagar dia risau. Bila dah buat pagar dia boleh lena tidur malam. Sebab apa? Dia tahu dia dah buat pagar. Dia gantung kat pagar pula. Bahaya. So bila dia teringat pagar dia tak kunci tu, jadi tak tentu hala malam tu. Alamak, pagar kunci ke tak pagar tadi. Tu tak boleh tidur malam. Teringat pagar kunci. Tapi ramai macam tu Ustaz. Maka kebergantungan dia adalah pada pagar tu. Sebab itu pernah dengar tak kisah Umar Al-Khattab memecat Khalid bin Al-Walid? Nah. Pernah dengar? Umar Al-Khattab tak jadi pemimpin tentera lagi. Umar Al-Khattab betul. Diturunkan. Yang tu saya tak pernah dengar. Umar Saya dengar dia Al-Khattab diturunkan. Pada zaman khilafah dia memecat Khalid bin Al-Walid daripada jadi panglima perang. Sedangkan Khalid Al-Walid daripada dia belum Islam sampai dia dah Islam, sampai Nabi dah wafat, sampai zaman Umar Al-Khattab, tak ada satu peperangan pun yang diketuai oleh Khalid bin Al-Walid yang tak menang. Confirm menang. Tak ada yang tak menang, mesti menang. Tapi kenapa Umar Al-Khattab pecat? Nak orang beranggapan Khalid Al-Walid itulah yang buatkan mereka semua menang sentiasa. Betul. Kerana Umar Al-Khattab kan, kemenangan Islam penting tak? Kemenangan Islam penting. Maksudnya kalau tak ada Khalid Al-Walid ni kalahlah Islam, macam itulah. Kemenangan Islam penting, tetapi apa yang lebih penting pada mata Umar Al-Khattab, yang lebih penting adalah kebergantungan kepada Allah. Itu lagi penting. Sebab itu dia pecat Khalid Abu Walid, sebab waktu tu orang dah mula dengar orang kata kalau Khalid yang ketuai kita confirm menang. Kepercayaannya dah, dia masih percaya pada Allah tapi dah ada rasa apa? Kalau bukan Khalid yang ketua perang, confident tu kurang. Betul tak? Confident tu kurang. Maka Umar nak jaga perkara tu. Dia bukan nak kat Islam kalah. Tak. Tapi dia tahu tauhid itu, kebergantungan kepada Allah tu lebih penting untuk dijaga. Akidah tu. Maka dia pecat Khalid bin Al-Walid daripada jadi panglima perang. Kerana perkara. Maka orang yang tak faham dia akan kata, apalah Umar Khattab nak Islam kalah. Tak. Tapi dia nak jaga ketulusan iman orang kepada Allah tu nak jaga. Maka orang yang dia lebih percaya kepada gate tu, sama macam dia, kan? Dia percaya dengan Khalid bin Al-Walid yang boleh bagi menang pada setiap peperangan yang dia ketuai. Baik, maka itu yang kita nak masukkan dengan kita percaya kepada usaha kita. Kan? Kita ambil semua sebab, tapi nanti dalaman kita rasa, oh, nasib baik aku buat ni. Kalau aku tak buat ni, confirm tak dapat. Kalau aku tak buat ni, confirm tak jadi. Kalau aku tak buat ni, confirm memang habislah aku punya bisnes ke, pekerjaan ke, dan sebagainya. Maka kita bergantung dengan kita punya usaha dan apa yang kita lakukan. Baik. Baik, perkara ini dia macam satu, kita rasakan satu garis halus je. Fine line. Satu garis halus yang perlu kita berhati-hati. Sebab itu pernah dengar tak? Nabi SAW sebutkan syirik ini umpama apa? Umpama semut hitam yang berada di atas batu hitam di malam yang gelap. Maksudnya apa? Susah kita nak nampak. Memang sangat kena berhati-hati. Itu kena selalu ulang-ulang dalam diri, la ilaha illallah. Syirik lah tu Ustaz. Ni dah ayat larangan suruhan dah ni. Betul. Sebab garis dia sangat halus. Kena betul-betul berhati-hati. Kena selalu ulang dalam diri, ya Allah engkau yang bagi. Ya Allah engkau yang bagi jadi. Ya Allah engkau yang bagi berjaya. Kena selalu ulang dalam diri, kena ungkapkan, sebut dekat orang. Supaya orang pun tak pandang kita punya usaha, kita punya kerja yang buat semua ini jadi. Lalu kita
melepaskan Allah Al-Mu'min yang menjaga kita, memberi rasa ketenangan dan juga keamanan kepada diri kita. Kita Maka lupa orang yang sifat beriman, yang tu selalu. Sorry Ustaz. Sorry. Ya. Kita terlalu lupa sifat Allah yang ni. Betul. Lagipun tak direlatekan kepada keimanan kita. Jadi kita tak faham lah all this while kan. Ustaz, Betul. Yang Ya, kita saya. tahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Macam tu aje. Sifat yang tu kita tak tahu. Betul. Itu pun Nama minta tolong sifat tu bila pernah susah. dengar. Sifat tu pernah dengar tapi tak diperincikan lebih dalam lah. Ya Zainon, silakan. Ustaz, sekiranya seseorang tu Ustaz, dia bercakap di mulut, lepas tu bila kita tegur dia, macam dia kata, pokok ni hasil air lah, nasib baik lah air ni gini, macam tu lah, something like that kan. Tapi bila Pak kita tegur dia, dia kata, jangan cakap macam tu, Allah yang ni, Allah yang jadikan ni. Mestilah, itu for sure lah. Dia kata itu dalam hati, itu memanglah dalam hati I memanglah macam tu cakap, tapi cuma I lafaz dia cakap begitu. Apa maksud, apa pendapat Ustaz? Pada saya, pertama tu dia cakap yang benda yang usaha dia, tapi yang kedua tu saya rasa bila kita dah tegur tu baru dia tersedar kan, tapi dia ego dia cakap yelah dalam hati memanglah, of course lah Allah yang buat apa ni, macam mana Ustaz? Itu adakah tu dikategorikan sebagai orang yang lalai, orang yang lupa? Itu klise tu Zainal. Dia terlupa kan? Wallahu alam. Itu semua adalah pekerjaan hati yang susah lah. Mungkin dia betul-betul dalam hati dia memang dia percayalah memang Allah yang bagi. Tapi shouldn't have said lah kan. Sepatutnya tak boleh cakap macam lah. tu kan Ustaz kan? Yang terbaiknya kita mula dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokok yang tanam ni menjadi. Kita puji dulu Allah Azza wa Jalla. Terima kasih Allah pokok yang tanam ni jadi. Sebab itu orang bila dipuji, seseorang bila dipuji dia kena ada balikkan semua kepada Allah. Dia kena sebut dalam hadis Nabi kata bila dipuji sebut Allahu Akbar. Kenapa? Kita nak sedarkan diri kita sebelum kita rasa syok. Sebab apa? Syaitan akan tiupkan rasa kau best, kau hebat, kau pandai masak, kau pandai menanam, kau pandai menjahit, kau serba-serbi pandai. Dia akan up diri kita, bagi kembang. Akhirnya dah apa? Kita rasa syok sendiri. Sonok. Idea I lah ni. Sebab itu agama dia satu perkara yang agama ini buang adalah apa? Sifat keakuan. Keakuan. Dia rasa semuanya aku. Ni sebab aku buat, ni sebab aku. Buang rasa aku tu. Ini agama buang. Kepada semuanya adalah siapa? Allah yang buat. Ya. Bila kita ada sifat keakuan, itu yang akan ada aba wastakbara. Kita akan ada rasa sombong, akan ada rasa degil. Macam iblis. Sebab apa? Dia rasa diri dia bagus. Dia rasa diri dia lebih hebat. Dia kata ana khairum min, aku ni lagi baik pada dia. Bila dia rasa aku ni aku tu, maka akan mudah timbul keegoan dalam diri dia. Kena selalu ucapkan alhamdulillah. Ni kalau Allah tak bagi hidup, tak hidup ni. Alhamdulillah adalah bakat sikit-sikit menanam, alhamdulillah menjadi. So kena selalu lazimi alhamdulillah tu, puji, panjatkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan kita nak tunjuk kat orang kita ni asyik alhamdulillah, asyik insya-Allah, asyik tabarakallah, bukan. Tapi itu proses kita nak mendidik hati. Kadang hati dia mudah dibolak-balikkan, maka caranya selalu sebut supaya mudah-mudahan hati itu juga sama-sama terpandu. Bukan kita nak tunjuk kat orang kita ni banyak sebut alhamdulillah, insya-Allah, masya-Allah, bukan. Tapi kita nak memandu hati kita supaya dia tak lupa. Ingat. Allah lah Al-Mu'min yang menjaga semua itu ketika mana dia tak ada. Baik. Sikit lagi kita sambung atau kita berhenti setakat ni? InsyaAllah ada baki sikit lagi dalam. Nak habis ini yang ini dah habis ke Ustaz Mukmin ni? Mungkin saya nak cerita sikit bahagian iman, aman dan juga amanah ini.
mungkin nanti kita akan sambung sebahagiannya pada minggu hadapan. Kenapa? Kerana iman, aman dan juga amanah ini kalau kita lihat dia ada kaitan. Dan dia ada keterkaitan dengan siapa? Dengan kita. Seorang manusia, seorang Muslim, kalau dia nakkan keamanan dalam kehidupan dia, dia kena amanah. Dan bagaimana nak amanah dalam kehidupan ini, itu perlu kepada iman. Nak aman, nak rasa aman, itu perlu kepada amanah. Nak amanah, itu perlu kepada iman. Ini yang perlu ada dalam setiap Muslim. Untuk dia mendapatkan rasa ketenangan dalam diri dia. Baik. Nabi SAW sebutkan, mungkin minggu depan kita akan lihat pada hadis dia. Al-birru husnul huluq wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali'a alaihi nas. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Dan dosa itu adalah sesuatu yang berat di dalam diri, di dalam dada. Dan dosa itu adalah sesuatu yang berat di dalam dada dan engkau tidak suka ia diketahui oleh orang lain. Maka nak mendapatkan rasa aman, rasa ketenangan dalam diri itu sebenarnya adalah dengan buat apa? Dengan menghindarkan diri daripada dosa. Buat amal Menghindarkan diri daripada dosa. Bila seorang itu menghindarkan diri dia daripada dosa, maka dia akan mendapat ketenangan dalam diri dia. Kerana yang membuatkan ada rasa kacau bilau dalam diri itu adalah sebab dosa yang dilakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu orang yang dia dah ada hampir segala-galanya dalam kehidupan dia. Duit, harta, kedudukan, nama, jawatan dan sebagainya. Tapi dia ada rasa macam tak kena dalam kehidupan dia, mencari-cari apa yang tak kena. Rupa-rupanya yang buatkan dia, dada dia tu rasa apa? Serba tak kena adalah kerana dosa-dosa yang dia lakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu orang yang dia tengah serabut, kan, dia pergi masjid, dia masuk je masjid tu, apa dia rasa? Tenang. Dia akan rasa tenang. Dia belum lagi solat, dia belum buat apa pun, dia baru masuk ambil wuduk, dia baru masuk je dalam masjid. Dia dah boleh rasa ketenangan tu. Dah boleh rasa ketenangan. Maka perkara yang membuatkan seorang itu resah dalamannya itu adalah kerana dosa yang dia lakukan. Maka orang yang nak mendapatkan aman, dia kena beri perhatian kepada dosa. Dia kena kurangkan dosa yang dia kena minimize semampu yang mungkin. Sebelumnya memang kita tak nak buat langsung, tapi tanpa kita buat, kita nak minimizekan dosa ataupun kesalahan yang kita lakukan itu. Dan dalam nak mendapatkan aman, rasa damai, tenteram dan juga ketenangan, itu perlu kepada amanah. Perlu kepada amanah. Amanah dia lawan kepada khianat. Dia adalah jujur, setia, bertanggungjawab, pegang kepada janji, boleh dipercayai. Itu semua masuk dalam perihal amanah. Maksudnya apa? Orang beriman, Allah ingatkan agar mereka itu tidak khianat. Kita tutup perbincangan kita pada malam ini dengan ayat ini dan insya-Allah kita akan sambung bakinya pada nak tanya sekejap Ustaz. Nak tanya hadapan. Oh, silakan. Banyak punya nak tanya. Baik, kita baca dulu ayat ni sebelum kita tanya. Kita baca dulu boleh? Ayat ke-27 pada surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat yang ke-27. Pada muka surat 180. Baca. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul amanatikum wa wa takhunu antum ta'lamun.
Baik, terjemahan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Baik. Dosanya. Maka orang yang beriman, dia tidak khianat, iaitu dia menunaikan amanah. Orang yang iman, dia berpegang kepada amanah dia. Betul Allah kata, wahai orang beriman, la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum. Yang kamu khianat kepada amanah-amanah kamu. Baik. Maka untuk mendapatkan rasa aman, itu perlu kepada amanah. Dan amanah itu adalah salah satu ciri orang yang beriman. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita mengenai Al-Mu'min ini pada minggu hadapan, insya-Allah, dan kita akan masuk pada nama Allah yang lain seterusnya, insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Yang nak tanya ni tak jadi ke? Soalan silakan. Nak tanya jap. Ustaz, kan penggunaan perkataan masya-Allah, tabarakallah. Adakah spesifik macam untuk kalau kita tengok benda-benda yang baik saja, ataupun kalau kita tengok tak kira yang baik ataupun yang macam bencana ke apa ke, kita gunakan perkataan tu, boleh ke? Baik. Sebab bila saya guna, ada kawan yang tegur, dia kata tak sesuai kot guna masa ni, kata dia. Baik. Menarik soalan. Baik, selalunya untuk perkara yang kita merasa takjub, merasa kagum, kita gunakan Masya Allah. Kita gunakan Masya Allah. Untuk sesuatu perkara yang berupa macam musibah ataupun ujian, Innalillah, kita gunakan Inna Lillah wa Inna Ilaihi Raji'un, dan kita gunakan Subhanallah. Kita gunakan Subhanallah. Kan? Dan memang ada juga orang gunakan Subhanallah untuk perkara yang menakjubkan. Cuma Subhanallah dia lebih dekat digunakan untuk perkara yang berkaitan dengan musibah ataupun ujian. Masya Allah digunakan untuk perkara yang kita merasa kagum. Wallahu a'lam. Kalau kita sebut Allah yang tabarakallah tu, itu orang gandingkan saja. So bila kita kagum dengan sesuatu, kita boleh sebut Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah tambah lagi. Kita nampak orang tu baru dapat cucu contohnya, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan dengan keberkatan itu, cucu tu jadi berkat. Dalam kehidupan orang tu jadi berkat, maksudnya apa? Bertambah-tambah kebaikan dalam kehidupan tu. Sebab tu orang sebut Masya Allah, tabarakallah. Dia tak perlu digandingkan pun. Dia boleh Masya Allah saja, boleh tabarakallah sahaja. Tapi kita selalu gandingkan dan tak ada masalah. Dan boleh juga disebut asing dan tak wajib pun untuk digandingkan. Tak wajib pun. Boleh saja sebut satu sahaja. Wallahu a'lam. Ustaz, tadi saya nak tanya macam kita bercakap tentang sifat Allah ni yang mukmin ni kan. Tapi yang banyak kita huraikan pasal diri kita lah kan. Sifat, keimanan, amanah apa semua tu sifat-sifat kita lah kan. Susah juga kalau nak dipikirkan macam mana nak relatekan kenapa kita mesti melihat sifat-sifat Allah tu macam di-apply kat kita kan. Baik. Macam mana tu? Susah pada setiap perbincangan nak gambarkan. Setiap perbincangan nama-nama Allah yang telah kita bincangkan ataupun yang akan kita bincangkan, insya-Allah, pada awalnya kita akan kenal dulu nama Allah itu dan apa sifatnya. Contoh macam tadi pada awal kita dah sebutkan, bila kita sebut Allah Al-Mu'min, awal tu kita sebut apa? Kita sebut bahawa bagaimanakah Allah itu boleh kita kenal dia sebagai Al-Mu'min. Dia maha memberi keamanan. Maka kita sebut Allah, dia maha benar. Dia Al-Mu'min. Allah dia membenarkan para rasul dengan Al-Mu'jizat, dengan mukjizat. Itu sifat Al-Mu'min Allah kepada manusia. Allah dia Al-Mu'min, dan dia membenarkan orang beriman dengan bagi ganjaran, dengan orang kafir dia memberikan balasan. Maka ini antara sifat Al-Mu'min Allah yang boleh kita lihat pada diri hamba ataupun pada diri makhluk. Kan sebab kadang kita tahu Allah itu Al-Mu'min, yang maha memberi keamanan, tapi kita macam
apa yang dah dibuat dalam kehidupan kita yang berkaitan dengan al-mukmin kan, maka kita lihat pada perbuatan-perbuatan Allah pada diri kita tu yang tadi kita lihat pada Allah memberi memberikan rasa keamanan daripada ketakutan kan. Maka perkara-perkara itu yang kita lihat mengenai perbuatan Allah pada diri makhluk dia melalui nama Allah. Kemudian barulah kita reflektkan pada diri kita kan, macam tadi kita lihat Allah al-mukmin, dia memberikan keamanan dan orang yang telah diberikan rasa keamanan itu tidak akan rasa takut. Maka kita reflect pada diri kita, kalau dalam diri kita masih ada lagi rasa takut yang dalam tentang kehidupan kita, maka iman kita kepada al-mukmin itu belum cukup. Iman kepada al-mukmin belum lagi sempurna. Kenapa? Kerana sepatutnya orang yang dijaga oleh al-mukmin takkan ada rasa takut, tapi kita ada rasa risau lagi, bimbang lagi. Maka kita belum beriman kepada al-mukmin. So begitulah ukuran perbincangan kita pada setiap nama Allah SWT. Kita akan bawa dulu dari perspektif perbuatan Allah kepada manusia, kemudian supaya kita boleh nampaklah praktikalnya nama Allah tu pada diri kita. Pada diri kita kan. Betul. Reflect. Okay, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, ada lagi soalan? Tak ada? Baik, itu saja sebab kongsikan pada malam ini, moga ada manfaat dapat diambil.